Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Pak Dul nak bercerita tentang kawan Pak Dul, rakan sekampung bernama Jui. Jui ni anak Pak Pian. Nama sebenarnya ialah Zulkifli bin Sufyan. Sufyan bin Sudin. Maknya Wanmah ini anak Pak Dewali. Mak Wanmah ni opa besar. Adik-beradik dengan Wanmah ini ialah Hamidah. Adik Hamidah. Lepas tu dia ni ada bersaudara lah dengan yang di rantau sepanjang sana, nama dia Zakaria Teling. Kepalanya terteling-teling begitu. Banyak kali terteling-teling. Jadi orang kampung gelar dia karya mana satu. Kalau ada 2 orang 3 orang karya mana satu. Jadi kita orang panggil dia karya Teling. Zulkifli ni lebih muda daripada Pak Dul. Pak Dul lahir tahun 1963. Dia lahir lebih kurang pada tahun 1968 gitu. Ataupun 66 gitu. Dia sama dengan Pak Dul lah di sekolah kebangsaan Air Mati itu. Kemudian di peringkat sekolah menengah berkayu basikal ke Kampung Gajah, menyeberang ke Sungai Perak, kayu basikal lagi sampai ke Pulau Besar, kayu lagi basikal sampailah ke Kampung Gajah. Sekolah menengah Datuk Seri Maharaja Lela, Kampung Gajah. Kemudian dia sambung belajar asasi sains di Mesti Melaya asalnya ke UiTM ke. Asasi sains di Mesti Melaya kan. Lepas tu dia sambung belajar di UiTM. Di UiTM mula Cawangan Shah Alam. Lepas tu dia pindah ke Cawangan Perlis asalnya. Jadi banyak tempat dia belajar tu. Zulkifli ni dia anak tunggal kepada Pak Pian. Pak Pian ni merupakan seorang yang alim lah, yang berilmu di kalangan orang kampung. Jadi Zulkifli ni mengikut dia sebagai anak tunggal, anak kepada Pak Pian dan juga Wanmah ni tadi. Dia dapat perhatian yang penuh kasih sayang, walaupun dalam serba kekurangan sebenarnya juga. Rumahnya sebelah hilir daripada rumah Pak Dul. Pak Dul dikatakan, boleh kata tengah-tengah, dia sebelah hilir. Dia sembahyang di Manasah Eyo bersama yang lain. Tuknya tadi nama Pak Dewali. Pak Dul dipahamkan Pak Dewali ni asal-asalnya orang jalan terus. Isteri Pak Dul ni namanya opa besar. Besar ni mungkin nama asalnya ialah Hafsah. Pak Dul pernah lah jumpa Pak Dewali ni. Opa besar pun Pak Dul pernah tengok. Pak Dewali ni duduk di pintu rumah tangga. Rumah tu tak ada anjung.
Dia hanya rumah tengah pun kecil saja. Lepas tu ada bilik, ruang dapur, tempat memasak. Bahagian depan itu ada tangga. Pada peringkat awal tu tangganya daripada batang saja. Daripada batang kayu je. Jadi tiangnya licin. Kena pijak betul-betul. Kalau hari hujan kan, basah, licin. Licin. Kemudian dia telah berganti lah dengan tangga kayu yang bergergaji lah. Ya. Dia ada juga tangga di bahagian dapur rumah tu. Kehidupan kita orang dulu sangat bukan sederhana, miskin lah, termiskin. Tidak ada elektrik, tak ada dapur elektrik, tak ada peti air, tak ada mesin basuh seperti sekarang kan. Kita hidupan di Kuala Lumpur sekarang serba mewah. Tidak ada paip air. Tak ada paip air, nak mandi pun susah. Terpaksa mandi dekat Sungai Perak. Jarak daripada rumah Pak Pian ke tebing sungai itu lebih kurang 100 meter lebih. Jadi sebelum malam mandi. Sebelum maghrib lah mandi dekat tebing sungai. Ataupun kalau nak sembahyang subuh sebelum siang tu mandilah kat tebing sungai. Tebing sungai tu biasanya letak tangga tangga mandi lah. Satu rumah satu tangga kat tebing sungai. Satu rumah satu tangga. Tidak berkongsi dengan orang-orang lain. Tak berkongsi dengan jiran sebelah-sebelah. Sebab ni tangga ni pun rapuh jugalah. Paku-paku kadang-kadang kayunya patah, pakunya patah, berkarat patah. Lepas tu tangga ni mudah hanyut. Mudah dia hanyutkan oleh air banjir. Setahun sekali, bulan 11, bulan 12 tu air banjir ni memang dalam. Laju, tebing sungai tu rebak, masuk dalam air, membau sekali dengan tangga-tangga ke hanyut ke hilir. Tengok di sudah tak ada tangga. Jangan buat pasal. Rumah Pak Dewal. Jadi itulah kehidupan Zui ni sama ahli keluarganya. Pak Pian ni dia orang benda tua. Ada adik atau abang adik dia bernama Muhammad. Jadi Muhammad bin Sudin kerja di Kuala Lumpur. Kalau tak silap dia kerja bila tanya-tanya dia kerja di panggung wayang, jual tiket wayang ke, ataupun dia bersih-bersihkan panggung wayang tersebut. Ada kacang tanah, ada botol air, ada botol minuman, plastik-plastik. Muka nampak hebat. Muhammad ni nampak hebat, putih, cerah, ketinggian yang cukup. Tapi dia kerja macam tu. Badan pun tegap aja nampak. Pak Pian pernah bercerita bahawa dia pada tahun 1957 itu dia pergi menyambut kemerdekaan di Stadium Merdeka, menyaksikan Tengku Abdul Rahman Perdana Menteri ketika itu melaungkan merdeka 7 kali. Pak Pian bercerita dia dengan semangatnya melaungkan, meneriakkan perkataan merdeka. Apakah artinya kemerdekaan pada ketika itu kepada orang Melayu dan kemudiannya kalau masih lagi dalam kehidupan yang susah kan. Pendidikan boleh menentukan jatuh bangunnya kita bangsa Melayu ini kan. Rumah bila Pak Pian ni berkahwin dengan Puan Besar, Wan Mah ni tadi,
Dia telah berpindah daripada bandar tua tu ke kampung air mati. Tidak bina rumah baru. Tak rumah baru. Rumah Pak Mentua ni pun, rumah Pak Wali ni pun bukanlah besar sangat. Bukanlah besar sangat. Dinding bilik tu, dinding apa nak cakap, dia boleh tulis-tulis, dia rata lebar, yang untuk buat papan hitam tu. Rata lebar dan boleh tulis dengan kapur. Jadi di situlah Pak Piai ni mengajar anak-anak kampung. Ini mengajar Quran, dapatlah duit 20 sen, 30 sen daripada anak-anak yang datang mengajar. Antara murid dia mengajar Quran ini ialah kakak Pak Lul, nama dia Rohani binti Abdul Hanif tadi. Kemudian Syariah juga mengaji dengan dia. Dan ramai lagi lah, masuklah Hamidah, adik ipar dia ni. Kemudian ada Kak Nap, apa tu, siapa nama saya tu, Kak Nap tu anak ayah Huda Mak Zin. Kak Limah anak Wan Chong. Jadi adalah 6-7 orang yang belajar di rumah itu. Adik Pak Lul, Mak Nini pun belajar mengajar Quran dengan dia. Dan nampaknya sampai khatam. Tapi Pak Lul ni dah suruh mak banyak kali pergilah mengaji dengan Pak Pian, pergilah mengaji. Pian bawa duit, bawa mesin kan. Pak Lul tak pergi juga. Pak Lul ni ni memang nak belajar kat rumah je. Belajar dengan mak, belajar dengan pak. Lepas itu asyik meleleh je mata. Bila mengajar Quran, mengajar zaman. Lembab, benak. Orang kata benaknya kamu ni. Benaknya. Aduh. Benak sungguh. Bab Quran lama. Orang mengaji di sekolah ajalah. Mengaji di rumah tu tak mana-mana sekali mengaji. Tak adalah setiap malam. Ada setiap malam, tapi lambat. Lambat dapat. Jui ni tadi dia seorang yang budak pintar. Antara budak kampung yang masuk UiTM tadi dia lah. Budak lain rasanya tak ada yang sambung asasi sains masuk UiTM ni belajar. Bila dia kerja pun dia buat kontrak rasanya. Buat kontrak sendiri. Dia bahagian kabel elektrik agaknya. Dia ada dapat kontrak. Jadi pada satu masa tu dia telah berkenalan dengan seorang budak Cina perempuan. Budak Cina perempuan. Sebab Joy ni belajar dekat ITM. Dekat ITM tu ada satu subjek lah, belajar bahasa Cina. Ada buku panduan dia, ni how ma, apa nak jawab, how, sek fan. Adalah bahasa Cina yang dia belajar. Jadi agaknya dia pun boleh bertutur sikit sebanyak dengan budak perempuan ni tadi. Dan budak perempuan ni Cina ni tertarik dia pula dengan dia ni. Dia dah ada kereta kereta Proton Saga warna putih. Bukan baru lah, rasanya macam second hand jugalah. Jadi mereka akhirnya telah berkahwin pada sekitar tahun 1985. Pada hari perkahwinan tersebut, Pak Do ada balik lah daripada Ipoh, balik ke kampung bersama kawan Pak Do
Mahmud Malim dan juga Fauzi Ali. Balik kampung tengok rumah Pak Dul tak ada orang. Rupanya majlis perkahwinan tu diadakan sebelah hilir rumah Pak Pian. Jadi Pak Dul pergilah ke rumah Pak Pian itu. Tengok dia orang tengah makan. Pak Dul pun ingin dia nak makan. Entah macam mana semasa majlis perkahwinan itu, rumah pengantin perempuan tu bawa lah keluarga dia, keluarga Cina dia. Tahun 82 tu jalan raya masih tak ada lagi. Jalan raya tahun 87 baru ada. Paip air pun tahun 87, elektrik pun tahun 87. Tapi dah ada jalan raya, jalan merah tu dah ada lah. Jambatan pun tak ada, tak siap lagi. Jambatan Kampung Gajah tu belum siap lagi. Jadi rombongan pengantin perempuan Cina-Cina itu lebih kurang dalam 10 orang mereka datang ikut Pulau Besar, berkereta masuk dalam sampai tebing Mat Tambi tu, menyeberang ikut bot daripada Bandar Baru ke Air Mati, menyeberang ikut bot dan menghilirlah jalan kaki pula. Jadi dari kampung Air Mati, entah macam mana ketika majlis persandingan itu di atas rumah lah, ramai dia nak tengok kan, termasuk rombongan bapa mentua, mak mentua Joy ni tadi. Nak tengok pengantin macam mana adat bersanding, ada bersalam. Pada masa itu tak ada kisah sangat tentang tudung-tudung ni, bersalam-salam ni tak kisah sangat, boleh je. Salah satu tiang gelar ini dah nak kubuh. Jadi dia orang panggil Pak Pian macam mana nak menyelesaikan. Jadi Pak Pian ni sebagai tuan rumah telah bertungkus lumus membentulkan tiang gelar rumah yang nak roboh tu, yang nak patah tu. Kalau dia biarkan mau roboh rumah tu. Jadi hanya dia je pun yang sedang pakai baju Melayu, pakai seluar Melayu bersongkok apa semua tu, tiba-tiba apa tu nak menguruskan pula rumah yang dah nak roboh itu. Akhirnya berjaya diselesaikan. Assalamualaikum. Lepas itu Pak Dul telah majlis lepas itu selesai lah. Majlis lepas itu selesai. Pak Joy ini pada tahun lebih kurang tahun 2015 apa, dia beritakan telah meninggal dunia di Sungai Tua, Batu Cave sana. Dia sakit jantung mungkin dia ni ada merokok juga sikit, jadi kira meninggal awal lebih awal. Habis isteri dia nama, kalau tak silap isteri nama dia Sophia. Mereka ni tak ada anak, tak dapat anak, seorang pun tak ada. Mereka telah buat keputusan untuk ambil anak angkat ke anak dia yang nama Sophia tu. Satu hari isteri tu telefon Pak Dul sebab dia tengok dalam telefon Joy ni ada nombor telefon Pak Dul. Itu dalam WhatsApp Joy tu ada raja-raja. Jadi dia tanya kepada Pak Dul, macam mana, apa cerita, ini pembahagian harta ke apa ke? Pak Dul kata ini bukannya tentang pembahagian harta, tapi salah silah keluarga. Salah silah keluarga yang ketika itu Pak Dul
berminat untuk cari ahli-ahli keluarga Pak Dul ya. Salah-salah keluarga Cik Jalil, salah-salah Lebai Aman, Tu Asyik dan lain-lainnya. Ada banyak keluarga yang berkait-kait, keluarga sebelah sini berkait dengan Cik Jalil ni berkait dengan Lebai Aman ni berkait dengan Tu Asyik, berkait dengan Tok Buyut, Jamaluddin dan lain-lainnya. Semuanya berangkai-rangkai duduk di tepian Sungai Perak, di Kampung Air Mati, Kampung Padang, Bandar Baru, Kampung Teluk, Kampung Gajah, Pasir Salak dan sebagainya. Berkait-kait. Itu semua itu Pak Dul tulis dalam satu buku. Pak Dul gunakan komputer, Microsoft Excel. Pak Dul kira mahir juga bab menggunakan Microsoft Excel ni. Setengah orang hanya tahu guna Microsoft Word kan. Pak Dul insyaAllah lah Microsoft Word, Excel, DBase, database kan, dan lain-lain itu. Misalnya banyaklah, orang dah lupa Clipper yang Pak Dul mahir gunakannya. Pak Dul belajar sendiri je. Pak Dul cepat dapat dan berani mencuba, berani boleh baca buku panduan bahasa Inggeris. Pak Dul sanggup keluar duit beli buku dekat kedai buku. Setengah orang tak berani pun nak beli buku-buku ni kan. Jadi Jui ni tadi, bila dia meninggal, dia ada kereta, dia ada rumah. Dia ada beli rumah dekat Cangkalala tu. Rumah tu lebih kurang rumah tengah, bukan rumah tepi, bukan kena landlord, bukan kena lot, dia rumah tengah. Patutnya mak dia tadi Pak Pian lah, sebelum itu Pak Pian ni pergi ke Mekah bersama Wama, bersama dengan Ma'in, bersama isterinya Hamidah tadi. Di Mekah, entah macam mana Pak Pian ni telah meninggal dunia di Mekah. Jadi jenazahnya dikebumikan di sana, tidak dibawa balik ke Mekah, ke Malaysia. Maklumlah, kalau kita meninggal dunia di Mekah itu kira tanah yang berkat kan, tanah yang berkat, dekat dengan kubur Nabi di Madinah, dan begitu banyak kebaikannya, mudah dapat syurga, insyaAllah lah kan, insyaAllah mudah dapat syurga. Maknya bila balik ke Malaysia ini tadi, maknya iaitu Wama, sebelum tu Pak Besar dah meninggal. Bila semasa Pak Pian masih ada lagi, seorang Ilik Ayo itu telah dipindahkan dekat-dekat dengan rumah dia dan dekat-dekat dengan rumah Pak Dul. Tapi Pak Pian tak dapat nak pergi ke Menesah ni ataupun Sorong ni kerana Wamah ni takut tinggal seorang. Bapa besar dah meninggal. Jadi terpaksa lah Pak Pian ni semayang saja di rumah, tak dapat semayang jemaah, tak dapat jadi imam di Menesah Tengah itu. Pada masa itu sudah ada elektrik. Pak Pian ni sebagai seorang yang alim, yang ada ilmu, dia telah dilantik untuk mengajar orang kampung, perempuan kampung, bab agama. Hasilnya Pak Dul pun ada dengar
kuliah yang diberikan oleh Pak Pian ini adalah sekali ke 2 kali. Dia sebagai orang baru dilantik sebagai ustaz mengajar agama ni, bolehlah berpandukan kepada kitab kan, kitab kuning, dan dia huraikan lebih kurang kan macam mana. Masa itu Pak Wahab menantu Tok Wee telah balik daripada Kuala Lumpur bersama isterinya Kak tadi, anak Tok Wee. Anak-anak Pak Wahab ni tadi sudah ada lah di kampung, misalnya Along dan Ita, Rodia, ada anak lelaki Pak Wahab ni nama Pendi. Isteri Pak Wahab ni nama Kak telah buka kedai roti canai. Kedai runcit tu dijaga oleh Pak Wahab. Jual beras, gula, tepung, kicap, air oren, ajinomoto, belacan dan sebagainya, keperluan asas untuk kehidupan orang kampung kan. Garam. Jadi Pak Lu selalulah berjumpa dengan Pak Pian ni dekat kedai Pak Wahab ni. Makan nasi lemak ke, minum teh ke, minum kopi ke pagi-pagi. Kedai tu buka, kedai makan tu buka waktu pagi ya. Nasi lemaknya boleh tahan sedap juga, cukup lemak dengan kelapa kan. Kadang ada juga kuih putu perak ke apa ke, karipap ke, memang sedap lah rasanya. Bila Joy ni kahwin dengan Cina, dia semakin jarang lah jumpa dengan orang kampung, tak ada masa lagi, jarang-jarang balik ke kampung kan. Lepas itu dah semangat hubungan kita orang ni dah semakin jauh kerana dia pun sibuk dengan kehidupan seharian bersama suami isteri kan. Seperti juga Pak Do pun dah jarang balik ke kampung, dah jarang balik jumpa ahli keluarga di kampung MRT tu. Nak jadi cerita, lepas kematian Joy ni tadi, rumah tak ada siapa yang duduk rumah Joy ni dekat Cangkat Lada ni dekat dengan Seberang Perak. Lepas tu Joy ni ada kereta. Semasa hayatnya isteri dia boleh bawa kereta lah isteri Cina ni yang maklap ni tadi boleh bawa kereta. Lepas tu Mamah ni duduk dengan adiknya Midah ni dekat Pasir Pinji. Pasir Pinji ni dekat Ipoh lah, satu kawasan Cina ramai lah. Beberapa tahun kemudian, tak lama juga lah, Mamah ni meninggal dunia. Jadi boleh katakan Joy ni tak ada zuriat lah, tak ada zuriat asal daripada dia anak dia tak ada adik-beradik. Lepas tu tak ada adik-beradik, dia anak tunggal. Lepas tu dia dah kahwin dengan Cina, perempuan Cina, tak ada juga anak. Jadi kira putus lah zuriat. Berita tentang perkahwinan Joy ni bersama dengan Cina ni ada masuk dalam surat khabar tahun 86 ke 87 gitu. Ada gambar perkahwinan yang masuk itu bahagian bicara agama, rasanya utusan Malaysia. Bagaimana isteri Joy ini belajar kat Perkim,
Lepas itu ulang alik ke Perkim untuk menimba ilmu agama dan sebagainya. Dah lama juga Pak Dul tak bertemu dengan dulu pun tak bertemu lah, sekarang pun tak bertemu dengan isteri Joy ni kan, bekas isteri Joy ni. Mungkin Pak Dul harap dia ni kekal bahagia kan, kekal bahagia dan bolehlah berterima kasih dengan kawan-kawan maklafnya yang di Perkim itu. Sekian, terima kasih.